Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan. Selamat datang ke channel Cikgu Lin Amalin. Dah bersedia hendak belajar? Kalau dah bersedia, jom kita mulakan kelas pengurusan diri bersama Cikgu Lin Amalin. Jangan lupa buat catatan ya adik-adik. Tetapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika? Okey adik-adik, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Hai adik-adik semua, hari ini kamu bertemu lagi dengan Cikgu Lin Amalin dalam kelas pengurusan diri. Tajuk kita hari ini lain daripada yang lain. Hari ini kita nak belajar peralatan dapur. Semua pernah memasak kan? Rajin masuk dapur. Tapi kenal tak dengan peralatan dapur tu? Kalau adik-adik nak tahu, macam-macam ada dekat dapur tu. Hari ini kita akan belajar dan kita akan tengok apakah peralatan dapur. Baiklah, untuk pengetahuan adik-adik semua, topik ni dekat unit 4, tajuknya menyedia dan menyaji / mengepek makanan. Best kan tajuk kita hari ni? Semuanya pasal makanan, pasal peralatan dapur. Terlebih dahulu adik-adik, sebelum kita nak mula memasak ni, kita kena kenal peralatan memasak. Okey? Yang pertama ni kita panggil dia pengukus. Ini gambar pengukus di mana ianya berfungsi untuk mengukus. Okey, yang kedua kuali. Ini gambar kuali. Fungsinya untuk menggoreng. Menggoreng apa? Menggoreng ikan ke, menggoreng sayur ke, kan? Okey. Seterusnya adik-adik, kita nak tengok pemanggang. Ini contoh gambar pemanggang di mana fungsinya ialah untuk memanggang ataupun untuk membakar. Seterusnya, ini periuk. Pernah tengok dekat dapur kan? Okey, periuk ni berfungsi untuk merebus, mencelur ataupun merenih. Senang kan? Okey, seterusnya adik-adik, kita nak tengok juga sudip. Sudip ni fungsinya untuk mengaut. Biasa kita guna waktu kita menggoreng kan. Seterusnya senduk. Senduk macam ni, gambar yang cikgu tunjuk ni, fungsinya untuk mencedok. Macam kita guna senduk untuk mencedok kuah kan. Okey adik-adik semua, sekarang kita nak tengok peralatan menghidang. Kan kita nak hidang makanan ni ada peralatan. Okey, menghidang merupakan proses selepas memasak. Okey, dalam setiap hidangan perlu mengambil kira faktor berikut. Yang pertama, alatan sesuai dengan kuantiti dan jenis masakan. Baiklah, yang kedua, kuantiti makanan sesuai dan mencukupi serta boleh ditambah dari masa ke semasa. Yang ketiga, hiasan kan? Hiasan ni biarlah sesuai dengan sajian dari segi skema warna, pilihan bunga dan kedudukan. Dan yang keempat, peranggu meja, di mana lengkap dengan susunan atur alatan yang betul mengikut waktu sajian. Kriteria 4 perkara ni kita kena lihatlah jika kita hendak menghidang makanan. Okey. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita lihat apakah peralatan menghidang bagi sarapan pagi, ataupun kita panggil apa kalau kita nak waktu pagi ni kita panggil breakfast kan. Ini contoh peralatan yang basically kita guna untuk sarapan pagi. Okey, dekat sini kita ada pinggan untuk kita letak mi ke, nasi ke ataupun apa-apalah. Okey, yang kedua kita ada sudu meja. Okey, kita ada juga garfu meja dan pisau meja. Ini gambarnya. Okey, seterusnya kita ada napkin. Kita ada napkin
Dan yang seterusnya kita ada cawan dan piring. Ini contoh cawan dan piring. Kita juga ada gelas untuk kita minum air jus ke apa ke. Dan tidak lupa juga kita ada piring layan. Macam ni piring layan. Seterusnya, adik-adik, mari kita lihat peralatan menghidang untuk makan tengah hari. Ataupun kita panggil apa? Lunch kan? Okey. Maafkan cikgu, gambar tak berapa nak terang sikit ya. Okey, kita ada pinggan. Okey, dan kita juga ada sudu meja macam yang breakfast tu juga. Dan kita ada garfu meja dan pisau meja. Ini contohnya. Dan kita juga ada garfu dessert. Garfu dessert ni lain sikit lah sebab dia punya reka corak dia pun ataupun reka bentuk dia lain. Dia tak sama dengan garfu meja sebab ni untuk dessert adik-adik. Kita juga sama juga, kita ada napkin, kita ada gelas dan kita ada piring layan. Okey. Sekarang adik-adik, mari kita lihat peralatan menghidang untuk makan malam ataupun kita sebut dinner lah. Okey, sama juga kita masih ada pinggan dan kita juga masih ada sudu meja. Dan kita ada garfu meja dan pisau meja. Sama juga untuk sarapan pagi dan makan tengah hari. Selain itu, kita juga ada garfu dessert. Cantik kan? Dan tak lupa, ini memang ada dalam setiap hidangan kita, napkin lah. Okey, kita ada gelas. Dan istimewanya untuk makan malam ataupun dinner, kita ada gelas goblet. Ini contoh gelas goblet. Okey, adik-adik cantik kan? Dia lebih tinggi daripada gelas biasa. Baiklah adik-adik, hari ini kita juga nak melihat peralatan berteknologi di dapur. Sebab apa? Dianya mempunyai kebaikan di mana ianya menjimatkan masa untuk kita memasak. Ini siapa tahu ni? Dekat rumah siapa ada? Ini kita panggil pemanas air elektrik. Dan yang kedua kita ada ketuhar. Ada tak dekat dapur adik-adik semua? Kalau nak tahu ada ke tak, kejap lagi pergi check ya. Okey, seterusnya adik-adik, kita ada pengisar. Ini kalau dulu, zaman-zaman dulu kita guna apa? Alu lesung dengan penumbuk kan. Tapi sekarang kita dah nak jimat masa, kita ada pengisar. Letak je, terus dia blend, dah siap. Okey, seterusnya kita ada pembakar roti. Dekat rumah siapa ada pembakar roti? Ramai dekat sini, dekat rumah dia ada pembakar roti. Okey, adik-adik seterusnya. Ini cikgu dah tak perlu sebut ni, semua dah tahu ni. Kita ada periuk nasi elektrik. Dan yang seterusnya kita ada ketuhar gelombang mikro. Ini senang je untuk kita panaskan lauk ke apa ke. Sekelip mata kita letak dalam gelombang mikro ni, kita tekan. Berapa lama masa yang kita inginkan. Kita tengok sikit macam mana. Itulah rupa dia kan. Okey, sekarang kita nak tengok pula dari aspek kita memilih, menggunakan, membersih dan menyimpan peralatan memasak. Okey, sebelum kita memasak ni kita ada beberapa kriteria yang perlu kita lihat. Baiklah adik-adik, yang pertama kita memilih. Di mana kita memilih peralatan untuk menggoreng. Jadi sesuailah dengan apa benda yang kita nak masak, kita nak goreng, kita pilih dulu peralatan. Okey, yang kedua kita menggunakan. Di mana kita menggunakan peralatan dengan cara yang betul. Okey, kalau berbenda tajam, kita kena guna dengan berhati-hati. Tak boleh kita baling-baling, kita lempar sebab boleh mendatangkan kecederaan. Okey, dan yang ketiga kita kena bersih lah. Dah guna, dah ada kotoran apa semua, kita kena membersihkan peralatan yang telah digunakan. Dan yang keempat, menyimpan. Okey, kita menyimpan peralatan yang telah dibersihkan ke dalam kabinet peralatan. Kita susun semula barang-barang setelah kita selesai menggunakan peralatan tersebut.
Okey adik-adik, sekarang kita akan melihat okey, kita nak tengok dari aspek kita memilih, menggunakan, membersih dan menyimpan peralatan menghidang. Tadi peralatan memasak kan? Sekarang peralatan selepas memasak iaitu peralatan menghidang. Yang pertama sama juga adik-adik, kita kena memilih peralatan untuk menghidang makanan. Maksudnya kesesuaian dengan apa yang kita masak dan kita nak hidang pula selepas itu. Dan yang kedua, adik-adik semua, kita nak nak menggunakan peralatan dengan cara yang betul. Okey, dan yang ketiga adik-adik semua, kita nak membersihkan. Okey, kita membersihkan peralatan yang telah digunakan. Kita cuci dia, kita pakai Ezion. Dan yang terakhir, yang keempat, kita menyimpan peralatan yang telah dibersihkan di rak. Nampak ni kita susul semula sebab kita dah basuh. Sila ada air menitik yang basah tu kan. Jadi kita susun dulu dekat rak yang ada dekat rumah kita. Okey adik-adik, sekarang kita nak tengok pula dari aspek kita memilih, menggunakan, membersih dan menyimpan peralatan berteknologi. Peralatan ni macam cikgu kata juga tadi, sebentar tadi, ianya menjimatkan masa. Okey, yang pertama sama juga adik-adik semua, kita kena memilih dululah. Okey, memilih peralatan berteknologi yang mahu digunakan. Okey, dan yang kedua kita guna dengan berhati-hati. Okey, dan yang ketiga kita membersihkan, iaitu kita mencuci peralatan dengan bersih. Nampak ni dia tengah cuci peralatan yang telah digunakan. Dan yang keempat kita menyimpan. Kita menyimpan peralatan dengan baik. Ini dia dah simpanlah peralatan yang telah selesai digunakan. Okey adik-adik, kita pun dah masuk kepada kesimpulan. Dah nak habis dah kelas kita pada hari ini. Okey, untuk makluman adik-adik semua, sebelum kita melakukan aktiviti memasak ni, okey, apa jualah memasak ke apa semua, peralatan dapur perlu dikenali terlebih dahulu beserta fungsinya agar proses penyediaan makanan berjalan dengan lancar. Okey, adik tahu apa nak masak. Adik-adik tahu apa alat yang nak digunakan. Dan adik-adik juga mengetahui fungsi alatan tersebut. Okey, cikgu ucapkan terima kasih banyak di atas kesediaan adik-adik mendengar celoteh pengajaran cikgu pada hari ini. Bagi yang belum subscribe, like dan share serta komen channel Cikgu Lin Amalin, dijemput berbuat demikian sebagai tanda sokongan cikgu. Kalau ada komen, jangan lupa tinggalkan di ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Bye.